Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi and very good day to everyone. So hari ini kita akan sambung kita punya lesson. Kita masih lagi di dalam chapter rotational of rigid body, dan pada kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang kedua berkaitan dengan torque. Baik, sebelum saya masuk kepada torque ataupun saya bincangkan apakah itu torque dan sebagainya, saya akan pergi semula kepada chapter 4 berkaitan dengan force. Okey, kenapa saya perlu pergi kepada chapter 4 di bahagian force? Kerana torque yang kita akan bincangkan selepas ini ada kaitan secara langsung dengan force itself. Baik, in general we know that force is used to move an object. So force kita gunakan untuk menggerakkan objek. So over here saya ada dua objek, yang di sebelah kiri adalah disc dan satu lagi adalah saya punya metal screw. Okey. So, apa yang akan berlaku di sini ialah saya akan cuba applykan force ke atas saya punya objek, okey, ke atas kedua-dua objek ini, dan kita akan predict di manakah direction objek ini akan bergerak. Baik. So, kita akan pergi kepada objek yang pertama di bahagian disk ini. So, kita akan applykan force. So, apabila saya applykan force ke arah kanan seperti ini, apa yang akan berlaku? Kita akan dapati bahawa disk ini akan juga bergerak ke sebelah kanan, the same direction as applied force. Okey. Apa pula akan berlaku kalau saya apply force ke arah bawah? Okey. So, apa akan berlaku? Kita juga boleh bagi tahu bahawa disk ini juga akan bergerak ke sebelah bawah, sama seperti direction force tadi. Baik, kita pergi pula kepada objek kita yang kedua. Kita punya metal screw di sini. Sama juga kita akan applykan force ke atas kita punya metal screw. So, apabila saya apply force ke atas saya punya metal screw seperti ini, which is arah dia adalah ke sebelah kanan. So, sama juga kita punya metal screw akan bergerak ke sebelah kanan, the same direction as our applied force. Baik, yang seterusnya ialah kita akan cuba applykan satu benda yang baru, di mana kita akan pinkan ataupun kita akan skrukan kita punya objek ini supaya dia tidak akan bergerak. Baik, for that saya akan pinkan dia ataupun saya akan skrukan dia. Baiklah, untuk saya punya disk saya akan pinkan ataupun saya akan skrukan di bahagian tengah. Baik, next kita akan apply force daripada arah yang sama, which is dia akan pergi ke sebelah kanan. Okey, so apa yang akan berlaku bila kita perhatikan di sana, apabila kita apply force ke sebelah kanan dan kita sudah pinkan kita punya disk tadi, apa yang akan berlaku? Disk ini tidak akan bergerak ke mana-mana. Baik, kita pergi pula kepada objek yang kedua, kita punya metal screw. Sama juga kita akan masukkan ataupun kita akan skrukan dia. And then kemudian kita masih lagi apply force daripada arah yang sama. So, apa yang akan berlaku ialah disebabkan kita sudah skru ataupun kita pinkan tadi di sini, walaupun kita apply force ke sebelah kanan seperti ini, apa yang berlaku? Objek kita tidak akan bergerak. Okey. Yang seterusnya kita akan cuba applykan force pada titik ataupun pada point yang lain pada kita punya objek. Baik, apabila saya apply force di sebelah atas disk ini dan arah force tadi adalah ke sebelah kanan, of course saya punya disk tidak akan bergerak ke mana-mana kerana saya sudah pinkan di bahagian tengah tadi. Tetapi apa yang saya perhatikan apabila saya apply force tadi di sebelah point atas ini, apa akan berlaku ialah saya punya disk akan start untuk berpusing. Okey. So, di manakah arah pusingan dia ataupun di manakah arah rotation dia ialah saya akan perhatikan bahawa disk saya akan berpusing mengikut arah begini. Arah ini kita panggil dia sebagai arah mengikut arah jam ataupun kita panggil dia sebagai clockwise. Now, yang seterusnya, saya cuba apply force yang sama di sebelah point bawah pula. So, apabila saya apply force di sebelah bawah pula, saya dapati disk saya juga tidak akan bergerak, tetapi apa yang akan berlaku? Dia akan berpusing.
Tetapi pada kali ini arah pusingan dia berbeza dengan yang pertama tadi, di mana saya punya disk akan berpusing mengikut arah ini ataupun mengikut arah melawan jam. So arah ini juga kita kenali sebagai counterclockwise ataupun anti-clockwise. So di sana saya tandakan dia punya arah pusingan. Baik, kita cuba buat benda yang sama kepada kita punya metal screw. Baik, apabila saya apply force dan arah force tadi adalah ke atas, pada point yang sama saya apply force pada awal yang tadi, yang ini. So apa akan berlaku ialah saya perhatikan bahawa saya punya metal screw tidak akan bergerak ke mana-mana. Tetapi saya perhatikan bahawa saya punya metal screw akan start untuk berpusing. Okey, so dia akan start untuk rotate. Cuma dari segi direction rotation dia, saya akan perhatikan bahawa dia akan berpusing mengikut arah ini. So rotation itu kita panggil dia sebagai anti-clockwise ataupun melawan arah jam. Saya juga cuba untuk apply force di sebelah bawah. Dan apabila saya apply force ke arah bawah seperti ini, saya dapati bahawa saya punya metal screw tadi akan berpusing, okey, mengikut arah yang berbeza dengan force yang di sebelah atas tadi. Di mana metal screw saya akan berpusing mengikut arah ini. So arah rotation ini kita panggil dia sebagai arah clockwise ataupun mengikut arah jam. So daripada sini kita tahu bahawa untuk kita pusingkan suatu objek itu kita memerlukan dua benda. Syarat yang pertama kita panggil dia sebagai dia mestilah ada axis of rotation. So axis of rotation ini adalah point yang tetap di mana di dalam kes ini ialah kita punya pin bertindak sebagai kita punya axis of rotation. Kemudian yang kedua, dari segi kita apply force tadi, tidak semua arah force akan menyebabkan objek tadi boleh berpusing. Okey. So di sana kita boleh sebut bahawa direction of applied force ke atas objek juga sangat-sangat penting untuk membolehkan objek tadi berpusing. So sekarang kita akan sambung berkaitan dengan torque. Baik, dari segi definition torque ini kita boleh sebut dia sebagai twisting or turning force that cause rotation around an axis of rotation. Okey, so kenapa kita pergi tengok balik bahagian force? Kerana torque ini ada kaitan dengan force, which is dia adalah twisting ataupun turning force yang menyebabkan objek kita boleh berpusing pada satu axis of rotation. Baik, kita akan pergi kepada objek kita yang kedua tadi, which is kita punya metal screw, and somehow kita sudah pun applykan pin di sana so that dia tidak akan bergerak ke mana-mana dan dia hanya boleh berpusing. Baik, tadi kalau kita applykan force itu, arah force dia adalah ke sebelah kanan seperti ini, kita dapati bahawa kita punya metal screw tadi tidak boleh berpusing. Dan apabila kita apply force ke arah atas seperti ini, kita dapati bahawa kita punya metal screw tadi akan mula berpusing dan arah pusingan dia adalah mengikut anti-clockwise ataupun counterclockwise. Okey, kemudian kita apply pula force ke arah bawah seperti ini dan kita akan dapati bahawa kita punya metal screw juga akan berpusing, cuma kali ini pusingan dia adalah berbeza kerana dia akan berpusing mengikut arah jam ataupun mengikut arah clockwise. So di sini kita dapat perhatikan bahawa tidak semua force yang kita apply ke atas kita punya objek boleh menyebabkan objek tadi berpusing. Hanya pada direction yang tertentu sahaja barulah kita akan dapati bahawa objek tadi boleh berpusing apabila kita applykan force. Baik, macam mana kita boleh tahu bahawa orientation ataupun direction of force itu adalah force yang betul untuk menyebabkan objek kita boleh berpusing?
So for that kita akan pergi kepada formula yang mengira torque. Baik, torque di sini disebut sama dengan R, and then X ini merujuk kepada cross product, and then F ialah kita punya applied force. Baik, so R ini apa? R ini adalah kita punya radius. So radius itu adalah jarak daripada kita punya axis of rotation di sini. Okay, pergi ke arah kita punya applied force. So ini adalah direction untuk kita punya radius. Okay. Baik, kemudian di sana dia letakkan cross product dengan F. F ialah kita punya applied force. Baik, untuk berlakunya torque tadi, kita perasan bahawa kalau kita applied force itu ke arah atas ataupun ke arah bawah, maka kita punya metal screw tadi boleh berpusing. Tetapi sekiranya kita apply force itu ke arah kanan seperti ini, apa yang akan berlaku? Kita punya metal screw tidak akan berpusing. Dari segi dia punya angle, kita dapati bahawa kedua-dua force yang menyebabkan objek kita tadi boleh berpusing, somehow angle dia adalah 90 darjah dengan kita punya radius. Dan force ini, kalau kita perhatikan dengan R, direction dia adalah sama. So kita sebut kedua-duanya adalah paralel. So apabila kita apply force yang paralel kepada kita punya radius, kita dapati bahawa tidak berlaku sebarang pusingan ataupun sebarang rotation. So daripada sana, kita boleh sebut bahawa torque ini adalah bersamaan dengan radius, dan dia mestilah kita gunakan force yang perpendicular. Yang perpendicular kepada kita punya radius ataupun jarak daripada kita punya axis of rotation kepada kita punya applied force. Baik, yang seterusnya kita cuba pula tengok di sini. Okey, kita masih lagi menggunakan kita punya metal screw, dan di sana kita sudah pinkan, dan pin tadi bertindak sebagai kita punya axis of rotation. So apa akan berlaku kalau saya applied force? So this is my applied force. Dan somehow ini adalah ada angle theta dengan saya punya metal screw tadi. Dalam kes ini, F ini kita boleh pecahkan kepada dua komponen. Satu kita panggil sebagai X komponen, dan satu lagi kita panggil sebagai Y komponen. Baik, kalau kita boleh lukiskan komponen tadi, komponen yang pertama akan pergi ke sebelah kanan, dan ini kita akan panggil dia sebagai X komponen. Dan satu lagi akan pergi ke arah atas, dan ini akan menjadi Y komponen. So di antara kedua force ini, yang mana satu adalah perpendicular kepada kita punya R ataupun kita punya metal rod. Okay, so R kita ialah daripada axis of rotation kepada point di mana kita apply force tadi. So di sini kita akan nampak bahawa Fy adalah perpendicular kepada kita punya radius. So for that, kita juga boleh apply kita punya equation. So torque bersamaan dengan R, kemudian kita punya F yang perpendicular ialah Fy, dan nilai Fy ini adalah bersamaan dengan F sin theta. So ini adalah general equation yang kita boleh gunakan untuk mengira torque, di mana torque adalah bersamaan dengan R, radius daripada axis of rotation kepada point di mana kita apply force kita tadi. Kemudian F ialah kita punya applied force, dan sin theta adalah angle di antara kita punya radius dan juga kita punya applied force. Baik, yang seterusnya kita akan pergi tengok bahagian untuk sign for torque. Okey, so kalau kita bincangkan sign ini, dia boleh jadi dua, sama ada positif ataupun negatif. But before that, kita kena tahu dahulu torque ini adalah kuantiti jenis apa. Baik, torque ialah kuantiti
jenis vektor. Bila saya sebutkan vektor, bermaksud dia akan ada magnitude. So, dia adalah vektor quantity, bermaksud dia akan ada dua. Satu, dia akan ada dari segi magnitude. Dan satu lagi, dia akan ada direction. So, direction dia mungkin pada arah yang berbeza. That's why kita perlukan sign for torque. Okay? Baik. For example, di sini kita akan tengok sekiranya kita punya torque itu adalah pada arah clockwise. So, di sini kita ada satu beam. Kita ada satu pin ataupun kita punya axis of rotation. So, let's say kita apply force itu ke arah bawah seperti ini. Okay. So, apa akan berlaku ialah kita dapati bahawa kita punya beam ini dia akan berpusing mengikut arah clockwise. Which is dia akan pergi. Okay. So, arah rotation dia saya akan lukiskan di bawah sini. So, dia mengikut arah clockwise. Okay. So, kalau kita ambil pula kita punya beam yang sama dan kita apply force pada kali ini, kita akan apply ke arah atas. Okay. So, since kita punya axis of rotation di sebelah sini, maka beam ini akan berpusing mengikut arah ini, which is mengikut arah anti-clockwise ataupun counter-clockwise. So, di sana saya akan lukiskan arah dia, which is arah counter-clockwise. Seperti ini. Baik, sign of torque ini ditentukan oleh sama ada dia clockwise ataupun counterclockwise. Sekiranya kita mengira bahawa torque itu adalah berpusing mengikut arah clockwise, maka sign for the torque adalah negatif. So, torque sama dengan negatif. Sekiranya kita punya torque itu berpusing pada arah counterclockwise ataupun anti-clockwise, maka torque dia sign adalah menjadi positif. So, ini adalah sign for torque mengikut arah clockwise ataupun counterclockwise. Baiklah, untuk yang seterusnya kita akan pergi balik kepada chapter 4 berkaitan dengan force. Dan kali ini saya akan masuk kepada Newton second law. Baik, di dalam Newton second law kita tahu bahawa ada tiga keadaan objek. Satu ialah objek tidak akan bergerak ataupun not moving, static. Yang kedua, objek kita bergerak dengan constant speed ataupun constant velocity. Dan yang ketiga, objek move with acceleration. So, saya akan pergi kepada keadaan yang pertama di mana objek kita tidak akan bergerak, objek is not moving. So, di sini kita dapati bahawa kita ada satu objek dan objek tadi berada pada satu horizontal surface dan horizontal tadi surface tadi adalah jenis rough surface. Okay. So, apa yang berlaku ialah saya cuba applykan F push ke atas objek which is ke sebelah kanan, tetapi disebabkan kita ada frictional force disebabkan oleh kita punya rough surface tadi, maka static frictional force akan bertindak pada arah yang berlainan, which is dia akan pergi ke sebelah kiri, menyebabkan objek tadi tidak boleh bergerak. Dari segi formula, okay, sekiranya kita dapati bahawa objek kita tadi tidak boleh bergerak dan kita dapati kita ada dua force di sana, maka kita boleh gunakan sum of force sama dengan kosong kerana objek tadi tidak boleh bergerak. Kemudian bila kita sebut sum of force ini berujuk kepada kita kena tambah ke semua force yang ada, tetapi dengan syarat mestilah mengikut arah yang berlainan. So, bila arah yang berlainan maksudnya sign of the force akan juga berlainan ataupun opposite. Okay. So, macam di sini kita ada F push ke sebelah kanan, maka kita sebut dia akan menjadi positif. Dan Fs which is bertindak opposite direction, dia akan pergi ke sebelah kiri, maka sign dia akan menjadi negatif.
So dari segi calculation, kita boleh sebut di sana, so F push tadi dia adalah positif. So that is the value. And then kita akan tambah kerana dia adalah sum of force. And then force yang kedua adalah kita punya friction, bermaksud dia akan menjadi negatif kerana dia bertindak pada opposite direction. And then is equal to 0. So we can see over here, apabila kita punya force bertindak pada arah yang berlainan, maka sign of the force juga akan menjadi opposite, satu positif dan satu lagi akan menjadi negatif. Kita pergi kepada bahagian torque. So torque ini dia lebih kepada rotation, dia berpusing. So dia tidak akan bergerak ke mana-mana. So over here kita ada satu beam. Okay, sebenarnya ini adalah seesaw ataupun jongkang-jongkit. Okay, so di sini kita ada dia punya point ataupun fulcrum kita. Kemudian di sana kita ada satu objek yang di sebelah kanan dan satu lagi objek di sebelah kiri. So apa akan berlaku ialah apabila saya letakkan kedua-dua objek pada kedudukan ini, kita dapati bahawa beam kita dalam keadaan horizontally straight. So apabila beam ini adalah horizontally straight, bermaksud di sana kita boleh sebut bahawa no rotation berlaku. So tidak ada sebarang pusingan yang berlaku. So apabila tidak ada rotation, dan kita akan sebut sum of torque sama dengan kosong. Baik, macam mana kita mau kira torque pada soalan ataupun berkaitan dengan beam ini? First kali kita kena tahu di manakah kita punya axis of rotation. So axis of rotation kita adalah bertindak pada kita punya fulcrum tadi di bahagian ini. So dekat fulcrum tadi saya letakkan point di mana dia akan bertindak sebagai axis of rotation. So saya letakkan point ini. Baik, yang seterusnya ialah kita akan tengok setiap objek ini akan mengenakan force ke atas kita punya beam. Sebagai contoh, untuk kita punya objek yang di sebelah kanan ini, okay, force yang dia akan kenakan ke atas kita punya beam adalah jenis weight. So, di sana dia punya weight akan bertindak ke arah bawah. So, kita panggil dia sebagai weight untuk objek number 1. So, since kita punya axis of rotation berada di sebelah kiri, so apa akan berlaku? Weight ini akan menyebabkan beam kita boleh berpusing dan pusingan dia adalah mengikut arah ini, which is mengikut arah clockwise. So kita akan sebut torque yang akan dihasilkan oleh W1 adalah jenis clockwise. Baik, kemudian kita pergi pula kepada objek yang kedua, which is kita punya a sphere di sini. So apa akan berlaku? Sama juga dia akan apply force, dan force yang dia apply ke atas beam adalah jenis weight. So weight dia daripada center ke arah bawah, and then let's call it as W2. So sekarang ini kedudukan kita punya objek adalah di sebelah kiri kita punya axis of rotation. So apa akan berlaku apabila force tadi ke arah bawah? So apa akan berlaku ialah kita punya force ini akan menyebabkan beam kita berpusing mengikut arah ini. So arah tersebut adalah arah counterclockwise. Okay, so far itu adalah kita punya force yang bertindak ke atas beam dan juga arah pusingan bagi setiap force tadi. Baik. Ada lagi satu force yang kita lupa di bahagian sini, okay, di mana kita punya beam ini juga mempunyai mass. Dan mass of the object akan bertindak pada center of the object ataupun center of the beam. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita punya fulcrum ini sedikit off daripada tengah. So kalau kita boleh cari titik tengah, so let's say over here, here is our center of the beam. So kita punya mass of the beam akan bertindak pada point ini. So dia bertindak pada center. Alright. So kita ada W beam di sana, di mana W beam ini ialah mass of the beam darab dengan gravitational acceleration G. Baik,
So kita kena tahu juga direction of rotation yang disebabkan oleh weight of the beam ini ke arah mana. Okay. So force ini berada di sebelah kanan, kita punya axis of rotation berada di sebelah kiri, maka dia punya rotation yang disebabkan oleh weight of the beam ini juga akan pergi ke arah sini, which is mengikut arah clockwise. So ini adalah 3 forces yang kita dapati bertindak ke atas kita punya beam. Okey, yang seterusnya kita akan mengira dia punya torque ataupun jumlah torque dia. So since dia adalah horizontally straight, so sum of torque sama dengan kosong. Di sana kita ada 3 force, bermaksud akan ada 3 torque. Okey. So macam mana saya mau mengira torque tadi? So, torque adalah bersamaan dengan R, which is radius. Kemudian kita punya force. Kemudian dia adalah sin theta lah. Okay. So, nanti kita boleh kira. So, untuk radius, let's say kita ambil radius untuk weight of the beam. So, radius dia adalah jarak daripada kita punya axis of rotation kepada kita punya force tadi. So ini akan menjadi R untuk beam. R untuk kita punya W1, kita akan kira daripada kita punya axis of rotation kepada kita punya W1. So that is our R untuk W1. Dan untuk R kepada W2, okay, daripada axis of rotation kepada kita punya force W2. So ini adalah dia punya R. Okay. Kemudian kita punya F adalah nilai W1, WB dan juga W2. Sin theta adalah angle di antara kita punya R dan setiap force. Okey, dan kita dapati bahawa R kita tadi adalah pada arah ini dan kita dapati kesemuanya adalah dalam perpendicular ataupun 90 degree. Kita akan start dahulu dengan W1. Okey, W1 sekarang dia adalah mengikut arah clockwise. So di sana kita akan sebut clockwise adalah negatif dan dia adalah torque disebabkan oleh W1. Kemudian kita tengok pula pada W2. W2 kita adalah mengikut arah counterclockwise. So, bila counterclockwise, maka dia punya sign for torque adalah positif. Torque disebabkan oleh force ataupun weight number 2. Kemudian weight of the beam, somehow rotation dia adalah jenis clockwise. So, bila clockwise dia akan jadi negatif. Kemudian torque and then force yang menyebabkan torque dia adalah weight of the beam. So ini adalah cara untuk kita mengira sum of torque sama dengan kosong dan cara kita tentukan sin untuk setiap torque itu mengikut arah pusingan ataupun arah rotation. Selain daripada itu juga, selain daripada formula sum of torque sama dengan kosong, okay, kita juga boleh apply sum of force sama dengan kosong untuk mengira kerana dalam keadaan sekarang ini objek kita tidak bergerak ke mana-mana. So kita boleh sebut di sana sum of force sama dengan kosong. Baiklah, selepas kita study berkaitan dengan torque tadi, so kita akan pergi kepada example yang pertama, example 7.21. Soalan dia sebut a carpenter is carrying a uniform beam. So di sini kita ada satu carpenter dan dia pegang satu uniform beam ataupun kita dalam soalan ini kita boleh sebut dia sebagai kayu. Okay, so the beam is 2.40 meter long. Okay, so panjang dia adalah 2.40 meter long and weight of 8 kg. So weight di sini bermaksud bukannya dia punya weight ya, tetapi dia punya mass lah. So mass is 8 kg. If he carry the beam 1 meter from one end. Okay, so di sini kita ada beam tadi panjang dia 2.40. So dia akan carry dia punya beam itu 1 meter daripada one end. Okay, what is the downward force exerted on the beam by the carpenter if he wish to keep the beam horizontally straight? Baik, so sekarang ini kita punya panjang beam tadi adalah 2.40 meter dan dia angkat pada
1 meter daripada hujung yang satu. Bermaksud ialah kalau kita tengok position carpenter ini, dia letakkan beam itu pada bahu dia, dan jarak daripada bahu dia kepada satu end adalah 1 meter. Okey. So bermaksud sekarang ini kita kena tahu di manakah kita punya axis of rotation. Okey. So axis of rotation kita sekarang kita boleh sebut sebagai bahu. Okey, dia punya shoulder tadi sebagai kita punya axis of rotation. So kita boleh letakkan bahu sebagai kita punya axis of rotation. Okay. Kemudian jarak di antara kita punya shoulder tadi dengan kita punya one end adalah sebanyak 1 meter. So jarak ini dengan ini adalah 1 meter. Bermaksud jarak yang satu lagi berbaki sebanyak 1.4040 meter. Okey, baik. Kita cuba lukiskan beam itu sahaja sekarang. So kita akan ambil axis of rotation di sini. Okey. Kemudian jarak tadi adalah 1 meter, jarak ini adalah 1 meter. Okey, dan jarak yang satu lagi adalah 1.4040 meter. Baik, sekarang kita cuba identify forces yang ada. Baik, yang pertama sekali ialah kita ada mass of the beam dan mass dia adalah 8 kg. Cuma di mana mass itu akan bertindak? Okey. So mass itu akan bertindak pada center of the beam. Sekarang ini panjang dia adalah berapa tadi? 2.40. So di tengah-tengah dia akan menjadi 1.20 meter lah. So jarak ini tadi adalah 1 meter. So bermaksud dia akan ada berada di sinilah. So di sini saya boleh tandakan point at the very center. Okay. So di sini. So ini kita akan panggil sebagai weight of the beam. Okay, so dia bertindak pada center lah. Okay. So jarak dia tadi, saya lupa tanda di sini. So jarak ini tadi adalah sebanyak 1.2020 meter. Dan jarak di antara kita punya hujung yang satu lagi dengan kita punya axis of rotation ataupun kita punya shoulder adalah sebanyak 1.0 meter. So that is the first weight lah. The first force ataupun kita punya weight. Okay, yang kedua ialah disebut kita punya carpenter ini apply a downward force. Kalau kita tengok pada dia punya tangan di sini, sebenarnya dia kenakan force ke arah bawah supaya kita punya beam itu akan sentiasa dalam horizontally straight. Okay, so di sana kita akan sebut dia sebagai F downward. So F. So nilai ini yang kita mahu cari. Baik, sebelum kita kira dia punya torque, okay, first kali kita kena tahu dia punya R ataupun radius, jarak daripada kita punya axis of rotation kepada kita punya forces. So now kita ada dua forces, bermaksud kita akan ada dua R lah. Okay, so untuk kita punya downward force, R kita ialah jarak daripada kita punya axis of rotation kepada force ini. So ini akan menjadi kita punya nilai R. Okay. Kemudian untuk kita punya R yang kedua dengan weight of the beam, okay, daripada axis of rotation kepada kita punya force tadi WB, berapa jarak ini? Jarak ini adalah sebanyak, okay, sebanyak, kalau saya boleh tambah di sana, okay, yang berbaki di sini adalah sebanyak 0.20 meter lah. Okay, so that will be the radius untuk kita punya WB. Okay. Baiklah, yang seterusnya kita akan cuba kenal pasti arah rotation bagi setiap force ini. Untuk downward force by the carpenter, okay, so force itu bertindak ke arah bawah dan somehow axis of rotation kita berada di sebelah kiri. Therefore kita punya force ini akan menyebabkan beam kita boleh berpusing mengikut arah ini
which is dia adalah arah clockwise. Okay, so sana kita akan tandakan dia sebagai clockwise. Kemudian untuk force, which is weight of the beam, dia berada di sebelah kiri pula, dan kita punya axis of rotation di sebelah kanan. Therefore, force ini akan menyebabkan beam kita boleh berpusing mengikut arah ini, which is mengikut arah counterclockwise. Okay, so tadi kita sebut kalau dia adalah arah counterclockwise, maka torque kita akan jadi positif. Dan kalau dia mengikut arah clockwise, maka beam kita punya torque akan jadi negatif. So since kita punya beam ini adalah horizontally straight, so dia akan jadi sum of torque bersamaan dengan kosong. Kemudian di sana kita ada dua force, so kita akan ada dua torque lah. Okey, tambah dan sama dengan kosong. So torque yang pertama ialah kita sebut sebagai downward force ini. So dia menyebabkan torque itu berpusing secara clockwise. Therefore dia akan jadi negatif lah. Okay, so dia akan jadi negatif. Kemudian torque yang disebabkan oleh downward force. Kemudian kita tengok pula WB. WB pusingan dia adalah arah counterclockwise. So dia akan menjadi positif. Torque dan juga weight of the beam acting sebagai kita punya sebagai force lah. Okay, now kita masukkan pula value. So ini akan menjadi negatif. Kemudian R. Kemudian dia akan jadi F. Kemudian dia letakkan sebagai sin theta. Tambah. Okay, yang seterusnya adalah positif. And then kita ada R. Kemudian kita punya weight of the beam. Saya boleh letakkan dia sebagai M of the beam. Darab dengan G. Kemudian again sin theta. Okay, sama dengan kosong. Baiklah. So kita kena cari value setiap value-value ini. Saya masukkan. So first kali kita ada negatif. Kemudian R. Untuk kita punya force, downward force, R dia adalah sebanyak 1 meter. So di sana saya letakkan dia sebagai 1 meter 1.0. Kemudian F yang kita mau cari, so dia akan jadi F sahaja. Kemudian kalau kita lukiskan R itu daripada kita punya ini ke arah sini, somehow angle di antara F dan juga R adalah sebanyak 90 degree. So dia akan menjadi sin 90 degree lah. Again tambah. Kemudian di sana kita jadi positif. Kemudian R untuk torque yang kedua ialah daripada kita punya axis of rotation ke arah kita punya WB. So that will be our R. Dari segi value dia adalah sebanyak 0.20 meter. So saya letakkan sana 0.20 meter. And then the mass of the beam adalah disebutkan tadi sebanyak 8 kg. And then G kita adalah 9.81. Kemudian sin theta. So what is the angle di antara kita punya WB dan juga R? 90 degree. So di sana adalah 90 degree lah. Sama dengan kosong. So from there, bila saya kira, saya dapati bahawa nilai F saya, downward force yang perlu di-apply oleh carpenter adalah sebanyak 15.70 Newton. So ini adalah jumlah force ataupun downward force yang perlu di-apply oleh carpenter ke atas beam supaya beam tadi sentiasa dalam keadaan horizontally straight. So dengan example 7.21 ini, maka saya rasa itu sahaja untuk kita punya session pada kali ini. Sehingga bertemu lagi pada session yang akan datang. Thank you very much for your attention again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.